lagi Astur menyebut nama persidangan Al-Fadhil untuk menyampaikan kuliah maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sekejap tadi memberikan kata-kata aluan, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Kubu, Bengkalan Berangan, Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah sekalian. Kita ucapkan syukur sekali lagi kepada Allah yang mengizinkan kita malam ini berada di Kampung Kubu, di rumah Allah yang begini indah. Dalam majlis ilmu, mudah-mudahan berkumpulnya kita ini menarik rahmat dan barakah daripada sisi Allah. Semoga apa yang kita buat ini dikira amal soleh lah, yang akan ditulis di dalam buku amalan kita, insya-Allah memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia dan menjadi harta yang bernilai untuk kita bawa ketika bertemu dengan Allah beramai-ramai di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi untuk ceramah jemputan saya akan tazkirah dulu lebih kurang setengah jam, dan masa sejam selepas itu akan digunakan untuk menjawab soalan. Siapa yang berkeinginan bertanyakan soalan-soalan agama boleh tulis sekarang dan sampaikan soalan itu ke meja di hadapan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Faqila ma hunna ya Rasulullah? Qala iza laqitahu fasallim alaihi, wa iza da'aka fa'ajibhu, wa iza istansaha laka fansah lahu, wa iza atasa fahamidallaha fashammidhu, wa iza marida fa'udhu, wa iza mata fattabi'hu, atau kama qala. Rawahu Muslim. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hak seorang Islam ke atas seorang Islam yang lain ada 6. Lalu bertanya seorang laki-laki, apakah 6 perkara itu? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu bertemunya berilah salam. Apabila dia menjemput kamu kenduri kahwin, maka hadirlah. Apabila dia meminta kamu memberi nasihat, berilah nasihat baginya. Apabila dia bersin dan berkata alhamdulillah, maka tasmidkan dia. Apabila dia sakit, ziarahlah dia. Dan apabila dia telah mati, ikutlah jenazahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim. Jadi mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memahami, kalau tidak banyak, sedikit daripada hadis yang dibacakan tadi. Nabi sebut hak seorang Islam ada 6. Kita ada hak. Kita ada banyak hak dalam kehidupan, dan hak kita ini kita kena tunai. Hak kita dengan Allah, hak kita dengan isteri, hak kita dengan suami, hak kita dengan ibu bapa, hak kita dengan anak-anak, hak kita dengan jiran, hak kita sesama orang Islam. Dia ada hak. Maka di antara hak itu ialah secara umum Nabi kata ada 6 perkara yang berkirakan satu sunnah yang besar,
yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, reka-reka cerita, iza laqitahu fasallim alaih. Apabila kamu berjumpa dengan orang Islam, maka berilah salam ke atasnya. Sengaja tak beri salam kalau kita jumpa orang, makruh, tidaklah berdosa, kerana beri salam tu sunat. Apa makna sunat? Ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Siapa buat dapat pahala, siapa tak buat tak berdosa pun. Makna kalau kita tak beri salam, maka tak berdosa. Tetapi kalau kita beri salam dapat pahala, dan sengaja meninggalkan beri salam makruh. Makruh ni makna kalau orang cakap kau tak molek. Bukanlah haram, tapi tak molek. Jadi kita orang Islam beri salam, sunat. Kalau kita kata selamat pagi, harus. Tidak haram pun. Sabahul khair, selamat pagi. Maknanya harus. Bukan sunat. Dia jumpa orang, sabahul khair, ya akhi, wahai saudaraku, selamat pagi. Harus. Tapi kalau kita kata assalamualaikum, sunat, dapat pahala. Bahkan sunnah, ketika orang lain kata selamat pagi, kita kata assalamualaikum, kita lebih baik. Nampak? Kerana apa? Sunat kerana ucapan itu diberi pahala, sunnah kerana diamalkan selalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat kalau jumpa beri salam, walaupun budak-budak gini. Kerana Nabi SAW dia beri salam kepada semua orang Islam, termasuk budak-budak. Ada setengah kita budak-budak, kita dah beri salam. Nak tengok budak-budak duk main basikal biar jalan, dak beri salam. Budak-budak duk main gasing biar jalan, dak beri salam. Salah kita. Nabi dia jumpa orang tua, assalamualaikum. Jumpa budak-budak kecil, assalamualaikum. Nabi balik di rumah, tak ada orang dalam rumah. Nabi masuk tu, assalamualaikum. Adakah sama dengan selamat pagi? Tidak sama. Ada dulu orang kata assalamualaikum ni sama dengan selamat pagi. Jawabnya tak sama. Kalau dia kerah dia kata sama juga, menunjukkan dia orang yang bodoh. Kerana assalamualaikum ini ucapan para nabi. Ucapan para nabi tak sama dengan ucapan manusia biasa. Sama je ustaz, selamat pagi pun sama, assalamualaikum pun sama. Kalau sama, mutera sekali salam semayang selamat pagi. Mayang fil alamin innaka hamidum majid. Tu imam, selamat pagi. Kamunya makmum jereban je atas tekuk tu imam. Nampak tak? Tidak sama. Okey? Tidak salah ucap selamat pagi. Tapi yang salahnya kita tinggalkan assalamualaikum, padang selamat pagi, selamat tengah hari, selamat malam. Itu salah. Jangan tinggal sunnah Nabi. Sekurang-kurang assalamualaikum sempurna. Tapi kalau sekurang-kurang salamun sudah memadai, kata setengah ulama. Salamun maksudnya selamat. Ada orang disebut, dia kata kalau kita kata salam dia tak boleh. Salam makna mati, salah tu. Dia tak mengaji tu. Salam ini molek dah. Cuma dalam perselisihan ulama, pendapat yang lebih ramai sekurang-kurangnya salamun alaikum dengan nakirah. Tapi yang sempurna kita ikut yang terbaik, baca dengan makrifah assalamu alaikum. Nampak? Kalau kita pakai assalamualaikum, tulis dalam WhatsApp assalamualaikum. Assalamualaikum tak wajib jawab, kerana tidak membawa makna. Paling kurang salamun makna selamat. Inilah ucapan malaikat ke atas ahli syurga bila ahli syurga masuk ke dalam syurga. Salamun, salamun, selamat, selamat makna selamat daripada api neraka. Jadi kalau kita kata dalam WhatsApp, dalam Facebook, kita tulis salam, boleh dah. Ada ulama mengata memadai. Tapi sebaik-baiknya ambil sekurang-kurang sempurna assalamualaikum. Okey? Kalau kita semayang paling kurang
Assalamualaikum. Kurang daripada itu tidak sah. Ada pengucapan di luar semayang boleh. Nah, orang duk tagreh salam, kita pun Waalaikumsalam, ada lagi jawapan. Tapi kalau kita semayang salam, balik awal. Nah, sekurang-kurang dalam solat Assalamualaikum. Siapa yang sudah berkata kum, dia sudah keluar dari semayang. Sebab tu orang yang ketuk sebelum kum batal semayang. Orang yang ketuk lepas kum sah semayang. Contoh, Assalamualaikum pun, hukumnya sah semayang. Yang batal Assalamualaikum. Okey? Sebelum kum pun dulu ketuk, hukumnya batal semayang. Kita masuk dalam semayang dengan huruf ra pada Allahu Akbar, ingat tu. Dan kita keluar dari semayang dengan huruf mim pada alaikum. Maknanya kalau kita semayang, kita baru kata Allah, dan kata akbar, kita pergi makan nasi, tidak haram, makruh saja. Nak tahu kok tu hukum? Tak. Jadi lain kali mudah. Nah, kita akak takbir tengok kuci itu, dak kuci itu. Bahaya ni masuk orang tengah sembahyang. Nah, Allah, itu dak kuci, pergi kuci dulu. Tidak haram. Yang haramnya ialah selepas akbar. Faham tak ke? Selepas huruf ra, alif lang lang he, alif ka bera. Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, dia pergi minum air pula, berdosa. Dosa kecil ke dosa besar? Pandangan ramai, dosa besar. Faham? Kita belajar tak apa, mari dengar. Nak? Lepas tu suruh mari dengar. Nah, kita orang ngajar tak mari dengar. Uduh punya termeak. Muka dah lah uduh. Faham lagi terbeak pula dah uduh. Nah, biar muka kita uduh tak apa, terbeak molek. Akhlak kita mulia, orang ngajar kita pergi dengar, betul tak? Jadi semayang Assalamualaikum boleh bangun dah. Tapi afdal kata Imam Nawawi tambah warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Afdal. Sekurang-kurang alaikum. Nah. Dah kita kalau semayang dah, kalau orang curi piti. Kita semayang dah tengah rokok. Nah, banyak berlaku di masjid-masjid. Nah, dia curi masa rokok, masa sujud. Rapuang beg piti bubuh tepi. Bubuh tepi kaki semayang. Orang curi ni dia tahu tak kita semayang berapa rakaat? Tahu. Sebab tu dia curi rakaat pertama. Dia curi masa tayat akhir, cari penyakit. Dia tahu dah nak sudah. Maknanya orang curi ni orang semayang juga. Faham tak lagi? Cuma hari dia curi, dia tak semayang. Dengar kalau orang curi harta kita tengah semayang dan kehilangan itu boleh memudaratkan kita, ada ulama fiqh kata boleh berhenti. Faham? Boleh kejar, berlawang, ambil balik harta kita, semayang semula, tidak berdosa. Nak bayak tu ya. Tambahan maklumat. Bab banyak dah bila berlaku curi tengok saja. Tu imam rakaat pertama, baru sabbihisma rabbikal a'la allazi lagi. Tahu dah panjang lagi. Faham? Orang curi dia akan curi kalau inna a'tainakal kausar. Pasal pendek, derah kena katok dikira. Dah dengar mulai sekarang orang kubu kalau ada orang curi tengah semayang, berhenti semayang kejar, boleh tepik. Faham tak lagi? Dalam kitab Yas'alunaka fiddin, Dr. Ahmad Syarbasi orang Mesir, dia tulis kalau nak menyelamatkan harta benda boleh berhenti semayang. Faham? Tapi kalau nak berniaga tak boleh lah. Jangan pula orang nak beli kita pergi berhenti, pergi jual. Nak? Jumpa beri salam. Jauh, kalau kena tepik jadi payah, akak tangan. Kata Imam Nawawi, kita tengok jauh. Belah ni seorang, belah sungai ni, belah ni seorang. Akak tangan. Akak tangan, mulut kata Assalamualaikum perlahan. Orang belah ni tengok akak tangan attack, sunat.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingat tak? Sebab apa? Dia tak kira, dia tengok jauh. Waalaikum. Coh kau. Faham? Nampak tak? Lepas tu buat lari di angin tak dengar. Sama lah macam kita tawaf Baitullah buat haji. Kalau kita dekat dengan Hajar Aswad, sunat cium. Tapi kalau kita jauh, sunatlah lambar. Faham? Kita sapa kat garisan Hajar Aswad, lambar. Lambar tu isyarat tak boleh nak pergi dekat. Maka lambar pada Assalamualaikum ni kerana jauh. Maka kita beri salam perlahan. Assalamualaikum, tangan lambar. Akak gini saja boleh, lambar gini pun boleh, Quran damu lah. Faham? Kau orang lambar kan Hajar Aswad. Dia duduk jauh, nak pergi dekat dah boleh dah. Siapa kat garisan lambar. Tahu tak? Sunat lambar kan? Itulah ada orang marang seorang ada kat Hajar Aswad. Dia pun lambar tak. Mak kau kena aku je tu. Padahal orang lambar kat Hajar Aswad. Dia ingat ke orang lambar ke dia. Dan nak buat guna ke dia. Jawab salam tengok kalau ramai fardu kifayah, kalau duduk seorang fardu ain. Kita duduk seorang atas gerai, orang lalu Assalamualaikum, wajib jawab, tak jawab berdosa. Tapi kalau ada 10 orang atas gerai, seorang je wajib jawab mewakili yang lain. Kerana makna fardu kifayah wal wajibu ala kulli mukallafin iza fa'alahu al-ba'du saqata anil bakin. Fardu kifayah asalnya wajib atas semua orang, tapi bila ada seorang saja sudah melakukannya, maka gugur tuntutan daripada yang lain. Okey, sekurang-kurang jawab salam, waalaikumsalam boleh lagi. Yang afdal dengan makrifah waalaikumsalam. Tetapi kalau dikata assalamualaikum, kita nak pahala lebih, kita kena panjang daripada dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau diberi salam lebih dah, assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab lebih lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia lagu tu. Dan yang kedua, wa iza da'aka fa'ajibhu, Nabi kata, apabila lah seorang Islam panggil kamu mari makan kenduri kahwin, maka hendaklah kamu pergi. Dia dalam kehidupan kita ni ada banyak kenduri. Ada kenduri kahwin, ada kenduri nak pergi Mekah, ada kenduri naik umrah, ada kenduri apa lagi, sunat masuk jawi, tunang, kenduri menang pilihan raya, boleh rasuah rasuah tak? Sini buat lagi, dah buat lagi, dah buat dah. Jadi kau berat kita lah ni. Biarlah Tuhan nak tunjuk. Nak suruh kenal. Faham? Dulu kita tak kenal. Keras kerak kan? Faham? Ni baru kenal langit tinggi rendah. Tak? Kenduri ni banyak kenduri tahlil, kenduri arwah, kenduri itu, kenduri ni. Sesaja wajib pergi kenduri kahwin. Faham? Kenduri lain kalau orang jepuk, sunat pergi. Faham tak pergi? Kenduri kahwin ni kalau orang dak jepuk, boleh pergi tak? Boleh. Sebab tu suruh mari dengar. Faham? Dengar orang kubu. Kenduri kahwin, kalau orang dak jepuk kita boleh pergi. Haram makan, pergi boleh. Tu fiqh. Fiqh ni al-fahmu, faham? Pergi boleh, jangan makan. Orang dak jepuk. Kalau mau makan berdosa. Haram makan. Kalau dak jepuk, jangan main-main. Ramai orang dia buat lebih kurang kenduri kahwin. Pas mayang Jumaat, dia ronda dengan motor 2-3 buah. Lalu lah kampung. Tengok ada orang kemah molek ramai, berhenti makan. Makan haram, wajib ganti. Jangan main-main. Faham? Kita muhasabah diri kita. Ada tak kita pergi, orang dak jepuk kita pergi makan? Ada tak? Ada bila nak pergi bayar balik? Kena pergi jumpa tuan dia selalu esok. Haji, nak khabar haji. Malam ustaz khabar, mari makan kenduri. Kalau orang tak jepuk, haram makan. Jadi saya ni hari tu sekali haji tak jepuk, saya ada makan. Jadi nak mari gantilah. Kalau halal, halal lah. Haji jawab, Allah bukan orang lain, aku anak 2 pupu, 30 riyal.
Bayar dah 30 riyal dah 3 kali makan 3 pinggang. Nah, kalau dia sebut harga, wajib bayar. Bayar dengan mana? Harga yang kita setuju. Contoh kita ada makan sekali kenduri kahwin, orang tak jepuk. Faham tak lagi? Kita pergi minta halal, dia tak halal, dia suruh ganti. Bila suruh ganti, harga yang dua-dua bersetuju. Nah, tuan rumah kata 15 riyal. Kita kata okey, wajib bayar 15. Tapi kalau tuan rumah kata 15 riyal, kita kata tinggi sangat 15 riyal dak padang dengan lauk. Dak berapa? Kalau lauk hari tu berasa macam 6 riyal je. Hei, 6 riyal mana? Oh, balah. Bila tanakuk perbalahan harga semasa. Jangan main-main ulama ni, dia detail. Maknanya tuan rumah kata 15 riyal, kita hak makan ni kata 8 riyal, dak putusang. Maka harga semasa. Harga semasa kalau nasi minyak, lauk 3 tokok berapa riyal? 10 riyal. Menang harga tu. Wajib bayar harga tu saja. Faham tak tu hukum Islam. Jangan kita buat main-main. Nah, pergi teteh. Teteh kat orang kenduri berok bahan nasi. Nah, jangan, kena ganti balik. Haram. Gi boleh. Okey? Kita bawa saing. Nak pergi Kuala Lumpur daripada Kubu ni, lalu kok Ngecang. Contoh, Ngecang ada kenduri. Dia jemput kita. Kawan hok naik dengan kereta kita tak jemput. Jangan we makan kawan ni. Kalau nak ajak kawan ni makan, kena tanya tuan rumah. Assalamualaikum Haji. Mai makan. Tahu dah, kawan ni nak pergi Kuala Lumpur sama, bawa lah. Tapi dia tidak dijemput. Jadi nak minta izin Haji dulu. Haji kata okey, dah boleh. Dah boleh masuk mula lah kereta. Mu suka ada Haji kedekut gitu. Faham tak lagi? Tahu tak? Ada tak Haji kedekut? Ada. Sebab tu dia bukan Haji Mabrur ya ada. Haji Malboro dia kok. Faham tak? Haji Malboro. 4 kali haji pun kedekut nak mampu lagi. Tu Haji Malboro. Faham tak? Hak balik haji tipu tanah orang dia. Tu bukan Malboro, Haji Mabruk namanya. Nampak tak? Balik haji tu nipu orang lagi. Mabrur ni bila dia balik seperti diperanakkan semula. Maknanya tak buat dah. Perangai hak uduh-uduh. Ingat kalau ada uzur maka kita dimaafkan. Contoh uzur tak boleh pergi, tak ada kenderaan. Duduk kubu pakai basikal. Orang panggil Ngecang nak pergi mana? Faham tak? Apa tengah bukit tu bahan derima mampu kerah. Maka uzur syar'i. Atau banyak sangat jemputan, uzur syar'i. Nak pergi mana dapat 3-4 tempat. Bekas topak setepak. Ngecang se, air putih se, jetih se, JDT se. Batu Pahat. Nak pergi mana? Tu panggil uzur. Ataupun sakit, uzur. Atau kenderaan rosak, uzur. Atau piti tak ada nak isi minyak. Minyak tak turun-turun, janji hari ni merata esok turun. Tak turun-turun. Jangan politik. Ni contoh. Okey, faham Kalau dia saudara mara kita sama agama, jemput kenduri kahwin, maka wajib pergi. Kalau ada uzur, dimaafkan. Kalau orang kafir jemput kahwin, tengok siapakah kita. Kalau kita anak beranak, boleh pergi. Tapi tak boleh buat benda yang berkait dengan agama. Dia masuk Islam dah, anak beranak dia kafir lagi. Faham? Ada perkahwinan, adik dia kahwin, abang dia kahwin. Kata ulama boleh. Kerana meraihkan persaudaraan. Okey? Tapi hak benda-benda agama dia tak boleh buat. Faham? Kalau benda-benda yang bukan agama boleh. Contoh potong kek, we makan, tak ada masalah. Tu bukan benda agama. Kalau benda agama tak boleh. Faham? Kita kena jaga baik ni ni. Banyak sangat ni duk roi ke orang kafir. Akhirnya hak orang kafir pun kita pergi amal juga. Man tashabbaha biqaumin fa innahu minhu. Barang siapa yang duduk buat apa yang orang kafir buat, benda yang khusus untuk orang kafir, dia jadi golongan kafir. Tu bahaya. Faham? Ingat kita di mana kita berada, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam yang paling tinggi,
tak boleh lain tinggi daripada Islam. Lebih-lebih lagi kita duduk di negara kita Malaysia, bumi umat Islam, negara orang Islam, maka kita kena duduk tinggi sekali. Apa saja amalan Islam, tak ada seorang yang boleh nak sekat kita. Faham? Orang yang nak larang kita nak melakukan amalan Islam di atas tanah air kita sendiri adalah musuh yang wajib diperangi. Faham lagi? Yang ketiga, apabila dia bersin, dia bersin, dia bersin, dia pun kata alhamdulillah, fashammithu, ndaklah kita tasmid. Ingat bila kita bersin, bersin, sunat kata alhamdulillah, sunat, bukan wajib, sunat. Kerana apa? Kerana kita kata terima kasih ya Allah, kerana telah dengan sebab bersin tadi keluarlah segala yang tak selesa, yang kotor-kotor dalam kerongkong dalam dada kita. Kerana bersin itu mengeluarkan penyakit. Faham? Sebab tu kita kata alhamdulillah. Faham lagi? Sebab tu kalau kita keluar daripada jambang, baca alhamdulillah. Alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Betul tak? Tubik dari jambang. Orang masuk dalam jambang, orang awak benda. Dalam jambang orang awak benda. Ngundi. Ke awak benda dalam jambang? Buang air. Buang air besar, berak. Buang air kecil. Faham? Kalau tak kecil, sakit perut. Sakit dalam pundi kecil. Kalau tak buang najis, tak berak, sakit perut. Maka bila dah boleh buang, lega tak? Lega. Siapa yang beri lega? Allah yang bagi lega. Sebab tu ucap terima kasih. Tubik jambang, alhamdulillah. Kita sebut tak alhamdulillah tubik jambang? Tak sebut. Kubu ni ada lembu tak? Ada tak lembu? Ada. Lepas dia berak, lembu kata alhamdulillah. Ada tak lembu kata? Tak. Kita tak kata. Lebih kurang lembu. Betul tak? Tak, kita tak kata. Kambing sini kalau dia kecing, habis kecing dia kata alhamdulillah. Batu Nabi ajar kita. Lepas kecing, lepas berak, kata alhamdulillah, terima kasih ya Allah, segala puji untukmu, allazi azhaba 'anil adza wa afani, engkau telah memberi hilang segala sakit-sakit dalam perut aku, dalam pundi kecing aku, wa afani, sekarang aku sudah jadi molek. Suruh kata gitu, tak kata kau. Tak kata kau lembu. Faham lagi? Nak lama dah kita jadi lembu, nampak gayanya. Ucap betul mula Batu orang mari dengar, dia akan jadi berbeza selalu daripada tak dengar. Ni orang ngajar wawa tak mari. Bini duk tengok drama, daripada muda sampai reyok dah muka bini. Duk layang ke drama. Drama memang gitu dekat-dekat suspend, sambung malam esok. Acu hero nak kena cekek dia tu kopek, bersambung malang lusa. Sambung pula. Acu nak puang nak kena tikang, bersambung minggu depan. Padang gitu kita. Orang duk ngajar di sejik tu, fiqh, tafsir, akidah, tauhid, tak duk layang. Anak duk main tu Roblox, teketak. Ayah duk atuk batu setang, latu-latu, ketak. Faham lagi? Ngajar dak gi. Lepas tu bodoh pakai mampu. Dak tahu ke hukum. Irang bila gunah budak tahu, ikhfa hakiki budak tahu ke benda, sifat 20 balik awal. Allah Rabbi. Jadilah lara. Banyak benda hiburan melarakan ibu bapa kita. Anak-anak muda galik dengan sukang sangat. Siapa dak pergi masjid, sukang tak salah, kita yang salah. Hiburan tidak salah, kita layang sangat. Siapa tinggal majlis ilmu. Jadi bila kita bersin, kata alhamdulillah. Kenapa? Kerana lega. Seperti orang boleh berak kecil, lega, alhamdulillah. Nampak? Bahkan kata ulama, alhamdulillah lepas berak kecil lebih afdal daripada alhamdulillah selepas makan. Kerana mudarat besar sangat. Orang yang tak boleh makan, dia boleh out. Orang yang tak boleh berak, dia boleh out. Daripada Kubu nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi tengok bola final. Contoh. Faham? Naik kereta di Kubu ni 4 orang sekereta. Faham? Myvi. Siapa dekat tu Ajay, faham?
Hak seorang kata boleh tak berhenti kejap. Buat apa? Kita duk makan pagi gini. Dia kata, kita makan gambang ah, RNA gambang sedap si lemak. Dia kata okey lah. Betul tak? Boleh tak? Rasa lapar perut Ditu aja makan di gambang boleh tak? Sejam setengah hari. Boleh. Tapi kalau nak berak, siapa ditu aja berhenti je ah. Apa? Nak tebik tahi. Nak berak. Dia kata, berak gambang ah. Boleh. Berterabur tahi dah sampai KFC. Faham? Sebab tu boleh berak kecing, kita lebih lagi kena kata alhamdulillah, kerana nikmatnya lebih besar. Nikmat keluar lebih besar dari nikmat masuk. Faham lagi? Dan apabila orang minta nasihat, berilah nasihat. Nak beri nasihat. Kata cik nasihatkan saya. Kadang-kadang kita jumpa banyak dalam Facebook. Saya pun banyak orang kata cik nasihat saya. Dok dang nak jawab. Dok dang 3 orang 30 dok dang. Dang jawab 5 60 dok dang. Nak kadang-kadang. Tapi gitulah. Hak mana kita dang, orang minta nasihat, minta satu nasihat, kita kata banyak bersabar. Tu kita fansah lahu, berilah satu nasihat baginya. Nak dan yang keempat, yang kelima, Nabi kata iza maridha fa'udhu, apabila saudaramu sakit, ziarahlah. Ziarah orang Islam sakit sunat, ziarah orang kafir sakit harus. Tidak dilarang syarak. Faham? Dia kita dengan orang kafir, dengan orang bukan Islam ni, bukan semua tak boleh dan bukan semua boleh. Ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Bahkan kita sama Islam pun ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Faham? Kita ni dengan orang perempuan yang bukan mahram, ada benda yang boleh, banyak yang tak boleh. Bila sudah jadi isteri kita yang sah pun masih banyak benda yang tak boleh. Faham lagi? Kita nak tahu apa boleh, apa tak boleh tu, alaikum bimajalisil ilmi, selalulah duduk pada majlis ilmu. Baru kita tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Nampak? Kerana di akhirat nanti dua saja. Orang yang jaga apa boleh, apa tak boleh ni lah dia masuk syurga. Orang yang tak hirau apa boleh, apa tak boleh, dia masuk neraka. Ni tepat pilih ni sekarang di dalam dunia. Kita bukan duduk saja ni ramai-ramai ni beriak cok ni. Duduk pilih nak balik syurga ke neraka. Betul tak? Sini tepat pilih. Pada masyarakat tak ada orang awak pondok. Orang awak universiti madrasah tak ada pada masyarakat. Pada masyarakat tak ada orang buka wakaf ngajar tajwid, tak ada. Faham? Kerana tu tepat timbang dah. Sini tepat pilih. Nak nak jalan syurga ni tah jalan ni. Nak jalan neraka ni tah. Jalan syurga ikut Allah dan Rasul. Jalan neraka ikut orang kafir, orang munafik. Jelas dah. Faham? Tapi yang jadi masalah duk ikut orang kafir, dia nak syurga lagi. Dia duk ikut orang kafir, meninggalkan alim ulama. Dia kata dia nak syurga lagi. Ini sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi dia lalu dekat orang Nasara ngajar di Madinah. Orang Nasara kata yang masuk syurga hanyalah pengikut Nabi Isa, orang Kristian aja. Orang Yahudi tak masuk syurga, lari orang Yahudi. Esok orang Yahudi pula mengajar. Lalu orang Kristian, Yahudi hak mengajar dia kata Yahudi je masuk syurga, Kristian tidak masuk. Nabi lalu, Nabi kata dua-dua neraka belaka. Yang masuk syurga orang beriman dan beramal soleh. Faham? Jadi kita sini ni atas dunia sedang pilih jalan balik. Jalan balik kita dua saja, tak ada tiga. Faham? Kalau atas dunia banyak. Kalau rock block di Kalang Berangang, kita tembak kuk tubik kuk sutung marang. Ada JPJ pula kuk jalan marang, kita bahang kuk kubu. Kuk kubu ada JPJ pula, kita tubik kuk nu Pulau Kerengga. Pulau Kerengga nak lipat tangka muda tak boleh, ada pula JPJ, kita lipat tangka tu. Tak benda air pasir putih pula, banyak boleh lari. Akhirat dua saja, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'id. Satu kumpulan ke syurga, satu kumpulan ke neraka. Nampak? Ni tengah pilih ni. Mu nak kumpulan mana ni? Sini. Faham? Nak balik kat mana? Sini tempat pilih.
Kegi akhirat dia buat keputusan je. Faham? Abdul Rahman bin Ismail, Kampung Kubu Marang. Keputusan masuk syurga. Baik. Ngiyang binti Dramang, Kalang Berangang, keputusan masuk neraka. Sudah kerja lah. Wak contoh. Faham lagi? Gitu lagi. Hati nak buat gua ni. Kalau kau masuk neraka, nak buat gua ni. Tak boleh balik mula kubu. Tak boleh dah, tak ada dah. Acul bu habis dah alang. Faham? Tiup sekali punah habis alang ini. 40 tahun lepas tu tiup yang kedua, hidup di alam yang baru. Bumi yang baru tubik, bangun daripada kubur masing-masing. Faham? Tak masuk syurga, masuk neraka. Tak masuk neraka, masuk syurga. Hak timbang sama berat, duduk tengah sekejap. Akhirnya dapat syurga juga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang sakit, ziarah. Ziarah ni sakit berat ke sakit ringan? Sakit ringan, sunat ziarah. Sakit berat, sunat muakkad. Sakit gigi je, sunat ziarah. Sakit berat, sakit jantung, sakit apa benda ni, apa benda buah pinggang, sakit kanser berat-berat, sunat muakkad, lebih lagi banyak pahala. Aiza marida fa'udhu, bila dia sakit ziarah. Okey? Tapi ingat adab ziarah orang sakit, jangan duduk lama. Duduk 10-15 minit minta diri. Kita balik dulu dah. Gitu. Dan kalau kita sapa, kita tanya khabar. Apa khabar sekarang? Tanya sunat, tanya khabar. Dan hendaklah kita bercakap dengan perkara yang menyenangkan hati orang sakit. Ramai orang tak erti bahasa. Dia pergi kat orang sakit hospital, dia kata tinggal mu seorang, belakang mati habis dah. Faham lagi? Atau dia kata nyakitmu sama dengan kawan aku, dak dan 2 hari mati. Jadi kawan tu jadi dengar patut mati asal lohor mati dah. Jadi takut tang. Hukumnya makruh orang yang tak reti adab ziarah orang sakit. Dan ada ulama fiqh menulis dalam kitab fiqh, orang yang menguruskan kematian tidak sunat ziarah. Contoh tukang gali kubur. Contoh tukang mandi mayat. Dia sakit, orang mari, tukang mandi mayat mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak kita tengok apa dia kat mari tu. Apa dia? Pak mak. Pak mak mana seorang? Pak mak gali kubur, mandi mayat. Mari dah. Mati ayo. Dengar kejut mati. Faham? Jadi orang takut, orang yang takut dak afdal dia ziarah. Melainkan anak beranak dekat. Faham? Kerana orang dengar tu kerja dia tu kerja nak macam konon dia nak suruh dia mati dekat. Faham? Itu pandangan ulama lah. Nak pergi juga tak haram pun. Dan sunat kita baca doa. Kalau sama jantina, kita letak tangan atas tempat sakit. Contohnya masuk besi, patah keting. Baru ngesming, kita ambil tangan bubuh atas seming dia tu. Baca, ya Allah berilah kesembuhan ke atas sahabatku ini sekurang-kurang. Atau kita baca doa Nabi, Allahumma anta syafi, letak tangan atas keting dia tu. Kalau dia sakit dada, buah atas dada. Faham? Allahumma anta syafi, ya Allah engkau seorang saja yang beri sembuh. La syifaa illa syifauka, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan daripadamu. Isbihi, sembuhkanlah dia. Syifaa'un la yughadiru saqama, sembuh yang tidak lagi sakit selepas itu. Afdal. Faham? Tapi ramai orang hidup doa. Dia pergi ke orang sakit, dia sembang. Dia buat sembang dia. Nak gogeng. Tak ada pun nak usul doa ke orang sakit, nak tanya khabar, tak ada. Faham? Ni jaga-jagalah adab-adab ziarah. Okey? Dan jangan duduk lama. Tapi kalau kita pergi berlainan jantina, doa dari jauh. Contohnya bini orang sakit, kita duduk jauh, kita berdoa. Faham? Kerana jantina orang sakit ni selok beti, selok perut,
selok tiuk nampak benda molek, selok nampak rambut, jangan pergi dekat. Kalau lain jantina, faham? Kalau doa jauh-jauh, jangan pegang. Pegang tadi lelaki. Dah kira dia pergi kat anak dara, nyakit bawah kopek, dia pergi buah tangan satu. Faham tak? Tak balik awal. Dan Isya mari pula nak berdoa kali lagi. Faham tak? Messi kata krep, no berdoa. Sedap-sedap kata. Gurau-gurau you nak royak hukum dah. Kalau lain jantina bukan mahram kita, faham? Jauh duduknya. Ingat dah. Tak boleh doa bahasa Arab, bahasa Melayu. Ud'uni astajib lakum. Tak? Kemudian bila dah 15 minit minta balik dulu dah. Kata gitu. Tak? Atau kita kata gini, nampak kau molek dah hari ni. Tak? Nampak kau cerah dah muka. Nampak darah kau molek hari ni. Kata gitu. Biar nak mati pun. Faham? Kemudian kalau dia kata duduk dulu, kalau mau duduk sini berasa segar sikit, baru kita duduk. Tak? Kerana apa? Kerana ada orang yang tak erti bahasa. Pergi tengok orang sakit 2 jam tak alik lagi. Akhir-akhir orang sakit bunyi tak alik lagi datang. Nampak tak? Kawan tu nak tukar paper, nak basuh berak, nak apa. Nah, habisnya tunggu. Tak kena. Wa iza, dan akhir sekali, wa iza mata fattabi', apabila saudara Islam kamu mati, maka ziarah. Orang kafir mati boleh ziarah. Boleh ziarah. Jangan buat perkara agama dia. Okey? Baik, orang Islam mati, kita ziarah. Ziarah kita lagu mana? Yang pertama kalau dengar, inna lillah. Kata waktu dulu, allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillah. Allah puji orang-orang beriman yang apabila terjadi musibah kepada mereka, segera mereka berkata inna lillah. Lagu tu. Faham? Kata inna lillah dulu. Kalau ayah kita mati, saudara kita mati, orang lain tak ada, kita ada dekat dia, mati dah, maka tarmid, dia panggil tutup mata. Faham? Kerana mata melihat roh keluar. Fa innal basara yatba'u roh, kerana mata mengikut pandangannya akan roh yang keluar. Faham? Bila berlaku mati, baru mati, kata innalillah dulu, lepas innalillah tutup mata. Bila tutup mata? Jika mata terbuka. Kalau mata tutup dah tak payahlah. Mata terbuka. Tutup guana, tutuplah guana-guana pun asal tidak berkasar. Antara orang tua-tua aja tutup dengan 2 jari, letak gini. Atau tutup dengan ibu jari. Faham tak lagi? Kerana apa? Kerana bila celak, orang takut nak ziarah. Mayat kalau celak kan orang takut. Dah buah tak gerak, mayat duduk gitu. Masuk orang dah baca Yasin bau. Masuk orang auzubillah bau. Takut tengok. Jadi tutup. Lepas tutup, ikat dagu. Faham? Ikat dagu mayat. Ikat dengan benda. Kok pandamu lah. Asal kain tu lebar. Biarlah, bukan nak ajar. Kosi. Faham? Kain tu sunat lebar gini. Ni lebar gini. Faham? Ataupun lebar ni boleh dah. Lebar ni. Ni comel ni. Faham? Kain buat gini. Ni bubuh atas dagu ni. Faham? Baru mati, faham? Bubuh gini, tutup perlahan-lahan. Jangan katok gitu. Tutup perlahan-lahan. Tutup, faham? Tutup itu, lepas tu ponjok atas ni ikat. Supaya mulut tidak terbuka. Faham? Kerana terbuka itu tak molek. Nanti diumpat orang. Faham? Jangan buat tali aluh. Dia cari kain sirik, aluh tali, faham? Kuat tak tekuk. Terik juga. Lalang mayat atas. Aduh! Bunyi. Mayat bunyi. Pembawa lari je. Dah padam mukamu. Bergaluh, tutup bergaluh, sendar dengan kain yang lebar. Faham? Sementara mari tukang mandi dan tukang kapan. Okey? Tu. Ziarah orang panggil. Tajhizul mayyit arba'atun. Persediaan orang mati, ingat ada 4 yang wajib. Mandi, kapan, sembahyang tanam. Saya ulang, mandi, kapan, sembahyang tanam. Faham lagi? Mandi wajib, kapan wajib, sembahyang wajib, tanam wajib.
Hak perang dengan tentera Israel laknatullah di Palestin, mati gugur syahid, tidak mandi, tidak semayang. Kapan dan tanang saja. Kapan pun dengan pakaian dia mati ketika berperang. Faham? Itu kelebihan orang mati syahid. Tak? Kalau ada orang Malaysia dapat mati syahid di sana, alhamdulillah. Kerana apa? Kerana mati syahid, Nabi kata jangan mandikan mayat, jangan basuh darah-darah yang keluar. Zaman dulu perang Badar, perang Uhud, kena lembing, kena parang, kena panah, keluar darah. Nabi kata jangan mandi. Apa? Sebab kalau mandi, darahnya hilang. Mayat yang perang dengan Israel laknatullah, dengan Zionis di Palestin, keluar darah tak? Mujahidin Hamas kan keluar darah? Tak? Keluar darah kok mata, kok hidung, kok perut? Tak? Jangan mandi. Kalau mandi hilang darah. Apa pula kalau hilang darah? Darah tu kan najis. Darah orang yang syahid, fa inna damahu yafuhu miska yaumal qiyamah. Nabi kata kerana darah orang mati syahid, dia akan mengeluarkan bau kasturi pada hari kiamat. Faham lagi? Adapun kita yang tak mati syahid, darah itu wajib dibersihkan. Faham? Nak kapan lele-lele ada lagi darah, wajib pula basuh. Tak? Maka kalau ada berlaku kematian orang Islam, kalau boleh kita pergi rumah dia, mula-mula sekali kita ucap benda Kang Fatihah, takziah. Takziah itu ijma' ulama'. Fatihah khilaf ulama'. Tak usah balahlah bab Fatihah. Ada ulama' mengatakan molek, ada ulama' mengatakan tak sunat baca pun. Tak, duduk dalam khilaf ulama'. Siapa nak amal silakan. Tapi takziah ijma' ulama'. Faham? Takziah ni kita mengucapkan kepada keluarga si mati ucapan-ucapan yang memberi kebaikan bagi hati dia. Hati dia dengar rasa tenang, rasa sabar, tak, rasa boleh menerima kenyataan. Di antara ucapan takziah ialah kita kata a'zamallahu ajraka. Semoga Allah Ta'ala membalas kehilangan ini dengan pahala yang besar. Jadi dengan sebab mati anak, mu dapat pahala yang besar di akhirat. Antara lagi ucapan takziah, wa ghafarallahu limayyitika. Semoga Allah memberi keampunan ke atas mayat yang mati di kalangan kamu ini. Faham? Itu ucap takziah. Kita ramai tak ucap pun, kita pergi takziah gitu. Banyak dia tulis dalam Facebook. Dia kata berita sedih, mak saudara saya meninggal semalam di kampung Kubu pukul 4 pagi. Kawan-kawan Facebook pun takziah. Bukan tak boleh, tapi biarlah sempurna. Sebut di situ semoga Allah menambahkan pahala yang berlipat ganda atas sebab musibah yang menimpa kamu ini. Itu baru takziah. Semoga Allah memberi kesabaran yang berganda kepada kaum keluarga kamu. Semoga Allah memberi keampunan ke atas yang mati ini. Itu baru takziah. Faham? Kemudian kalau boleh kita semayang. Siapa yang semayang mayat sekali saja seumur hidup, pahala dia sebesar gunung Uhud. Tahu tak gunung Uhud? Gunung Uhud di Madinah ni tinggi 1000 kaki, lebar 7.5 kilometer. Nampak? Besar tak gunung? Siapa sekali saja semayang mayat seumur hidup, pahala dapat besar gunung Uhud di akhirat. Nabi kata man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qirat. Barang siapa yang tengok orang mati sampai disemayang atas jenazah itu, dia dapat pahala 1 qirat. Kalau mampu, ikut pula mayat sampai selesai tanang di kubur. Kalau mampu, tak apalah. Faham? Siapa yang ikut pula sampai selesai tanang baru balik, 2 qirat. Wa manit tabi'aha hatta yudfana falahu qiratan. Siapa yang ikut pula jenazah sampai ditanam di kubur, dia dapat 2 qirat. Seorang laki-laki bangun, ya Rasulullah, kam qirat? Dia tak faham. Qirat ni banyak mana? Sahabat Nabi tanya. Nabi kata qiratun mislu Uhudin. Wa fi riwayatin mislu Jabalin Azim. 1 qirat sebesar gunung Uhud di Madinah.
Jadi kita dapat semayang satu gunung, ikut sampai kubur 2 gunung pula. Jadi orang kaya di akhirat. Sekali saja semayang orang mati, ikut sampai tanang. Bayangkan kalau 2 kali. Betul tak? Tapi kita dah apa nak lah ni. Tengok masjid buat kursus mandi jenazah. 3 je borang orang ambil. Padahal photostat 100 borang. Faham? Buat kursus mandi jenazah, 3 je borang laku. 3 borang ambil, 2 dok serah semula. Seorang yang atas balik. Seorang hak atas balik pula mari hari pertama tengah hari sembah dah. Dak hari petang. Tinggal tu siok seorang ngajar. Hang tak? Dak berapa nak. Kerana apa? Sibuk dengan benda kita. Sibuk cari hak piti. Kalau borang bering, putus pak, gebu. Faham tak lagi? Nak? Kalau mari dengar, sakit lutut. Sakit dada, tak boleh mari dengar. Polong orang duk ngajar ni masjid kubur ni pagi kuliah subuh, kuliah duha, kuliah asar, kuliah garib, polong dak rajin gi. Jadi seeh dada tak boleh gi. Tapi kalau bagi piti polong dia. Depan sekali. Cik sulung bin drama RM650. Ho gitu. Dia ambil bering. Tapi bukan orang kubu lah, orang kalah berangang. Faham? Pasal apa? Pasal piti. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu semua dilalaikan duk banyak ke piti. Sedar-sedar masuk dalam lubang kubur. Sedar-sedar game over. Tekan duk gerak. Faham lagi? Dada duduklah kotak. Jadi cekelak nesang. Dia tengok cekelak nesang. Ponjok atas saya, ponjok kaki saya. Dalam bos kelak. Dalam tu kita tu mayat. Bang, hok luar tu kai kapang. Dah jadi kelak nesanya makan di tanah. Nak? Bayangkan orang yang memang dia kalau ada orang mati dia akan pergi semayang, dia pergi sampai ke tanang. Oh, kaya dia di akhirat. Betul tak? Tu orang kaya sungguh. Kerana hartanya disimpan di sisi Allah. Mudah-mudahan kita dapat ambil sedikit manfaat daripada hadis yang telah dibacakan tadi. Wallahu a'lam. Sebelum kita pergi pada sesi jawab agama sejam lagi, saya diwakilkan oleh pihak Masjid Kampung Kubu Pekalang Berangang melancarkan kutipan sumbangan derma. Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini untuk baiki bumbung masjid yang bocor, anggarannya RM50,000. Petugas menggunakan beg karung yang berwarna putih berbunga seperti yang saya angkat di hadapan ini. Sila bergerak sekarang dari hadapan dinding masjid terus sampai ke belakang untuk diberi sumbangan muslimin dan muslimat yang hadir. Bukan nak malam ni 50,000 sekaligus. Kita mulakan malam ini insya-Allah. Pakat-pakat gerak dari depan ni, mari depan ni dulu. Depan ni pusing ni dulu. Buka luar-luar, lagi dakwi jangan gerak. Pelan-pelan bagi. Kita nak baiki bumbung. Nanti orang masuk bawah bumbung, piti kita ada dalam bumbung tu, muduk tidur pun masuk pahala. Tak, kerana piti kita ada dah RM5 masih sedekah bumbung itu. Tu kelebihan sedekah. Nak berjalan-jalan. Kita duduk main badminton pun masuk pahala. Kerana apa? Ada orang masuk bawah masjid, orang iktikaf kita boleh pahala, baca Quran kita boleh pahala, orang kuliah boleh pahala. Orang sembahyang kita boleh pahala pasal bumbung itu kita beri RM5 gitu. Faham? Muslimat kutip. Bagi yang nak beri sumbangan derma kepada Masjid Kubu melalui online, saya tulis dalam Facebook, dalam TikTok, dalam YouTube, bawah kuliah Masjid Kubu tu kita tulis Agrobank 2001 5610 0007 2601. Kemudian bawah tu bil nama akaun TMB untuk bayar bil api 2208 3717 3102. Bayang. Siapa luar-luar ni orang? Baik, sambil-sambil kita
membuat pungutan dan sumbangan derma. Kita tengok soalan yang ada di atas meja. Soalan yang pertama, dalam keadaan hadap tiba-tiba ada orang pesang. Keluarganya minta kita bacakan ayat Quran sebagai ikhtiar memulihkan orang tersebut. Boleh atau tidak kita lakukan? Baik. Ada orang pesang atas gerai. Tok Imam lalu. Nampak? Tok Imam tolong baca kat ni, jadi pesang saya tidak ingat ni. Faham? Tok Imam kata kita dak mandi junuk lagi. Faham? Jimak semalam 6 kali. Tak kira dah. Asalnya tidak baca Quran orang yang berjunub. La yaqra'u syai'an minal Quran junubun. Faham tak? Wala haidun. Tidaklah membaca satu pun dari Quran orang yang junub dan perempuan yang haid. Tetapi kata ulama fiqh, jika kita bukan berniat qiraatul Quran, bukan qasak baca Quran, qasak zikir, qasak doa, qasak minta perlindungan, hukumnya harus, tidak dilarang. Contoh, kita dengar kematian, kita ada hadap dengar ada orang mati, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan niat baca Quran, boleh. Atau kita baca doa naik kenderaan, kita ada hafsah, kita baca perempuan haid nak naik motor nak pergi bandar, faham? Nah, subhanallazi sakhkhara lana hadza, itu kan ayat Quran, tapi dia niat doa, harus. Ada sebut dalam kitab Majmu' Imam Nawawi, dalam kitab Kifayatul Akhyar, Imam Taqiyuddin Al-Hisni Ad-Dimashqi. Ada di sana, jelas. Boleh. Malam-malam sama-sama kita baca 3 kul. Kul huwallahu ahad sampai habis. Kul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Kul a'udzu birabbin nas sampai habis. Tiup di tapak tangan. Sapu di badan sampai ke kaki. Nabi kata siapa amal gini terpelihara daripada sihir, daripada khianat orang. Tiba-tiba dia haid, boleh baca. Jangan niat baca Quran, niat isti'azah, niat minta perlindungan. Ingat tak? Beres. Soalan seterusnya, satu kemalangan kapal terbang berlaku di lautan. Semua penumpang mati lemas, kecuali seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat menyelamatkan diri dan terdampar di sebuah pulau berhampiran yang tiada manusia. Mereka tinggal di situ beberapa lama, tidak dijumpai oleh penyelamat. Untuk mengelakkan diri dari berlaku zina, apa yang harus mereka buat? Untuk kahwin tiada qadi, tiada wali, tiada juru nikah, tiada saksi dan sebagainya. Parok soalan. Ni kita jawab lah lagi. Biarlah, dah boleh tanya tu tak? Tanya je lah. Tak mesti jawab. Kandang lembu dekat rumah jiran. Jiran merunguk. Dah uduhnya tulisan. Jiran mendapat bau busuk. Masing-masing salah menyalahkan. Apakah cara yang terbaik? Baik. Dia bela lembu, dia bos dekat dengan rumah jiran. Jadi busuk tahi lembu masuklah rumah jiran. Faham? Jadi baloh. Bagaimana nak selesai? Jauhkan yang busuk itu. Kerana kaedah Islam, ad-dararu yuzalu. Kena cari tempat lain letak. Kita suka tak kalau rawat busuk rumah kita? Suka tak? Kita jawab kali. Kalau tak gila lah. Faham? Tak suka tak? Maka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi jelas dah. Hadis ni jadi kaedah. Tidak sempurna iman kamu, melainkan kamu suka kepada orang lain apa yang kamu suka kepada kamu, dan kamu tak suka pada orang lain benda yang kamu tak suka pada kamu. Makna kalau kamu tak suka rumah kamu bau busuk, jangan buat rumah orang bau busuk. Jadi kaedahnya balik pada kaedah Islam, ad-dararu yuzalu, kemudaratan, iaitu sebab jadi bau busuk itu hendaklah dihilangkan, maka dialih lembu itu ke tempat lain. Jelas lagi?
Soalan seterusnya. Zaman dulu mak kita sipang tali pusat anak. Boleh tak kalau sipang tali pusat? Hukum pula macam mana? Kalau tak sipang, guana kira. Baik. Sipang tali pusat. Tali pusat ni diambil dua ni. Ambil daripada anak, keluar daripada dalam perut. Setiap apa yang keluar daripada badan atau terpotong dari badan manusia, sunat ditanam. Faham lagi? Sunat ditanam. Walaupun darah setitik. Contoh kita balik lagi tengok jerawat pecah. Faham? Kita pun ambil tisu. Kita buat gitu. Ada setitik darah. Sunat tanam darah tu. Sunat gali lubang tanam. Bukan wajib harus buang dalam tong sampah. Sunat tanam. Kita potong rambut. Potong rambut, sunat tanam. Kita berbekam keluar sepurung, sunat tanam. Faham? Tanam sunat. Potong kuku daripada badan manusia, kita potong. Potong-potong boleh 10 batang kuku. Sunat tanam. Gunting misah, sunat tanam. Darah haid perempuan, dipek dia, sunat tanam. Jangan lepas kot tikap, bahan di posmel lepuk kata dai. Tak bawa dah. Faham tak lagi? Dah kalau kita buang lantai sampah, harus afdal tanam. Maka gitulah lebihan yang keluar daripada temuni, tali pusat yang dipotong dan sebagainya. Faham? Sunat tak? Tanam. Kalau kita sipang haram. Taklah ulama kata haram. Kita gunting rambut, kita sipang. Haram tak? Tak haram. Tapi sunat tak? Tanam. Kena faham situ. Soalan seterusnya. Semasa takbiratul ihram tidak datang niat semayang. Banyak kali dah. Macam ada gangguan itu. Boleh ke tidak kita niat semayang sebelum takbiratul ihram? Pendapat yang kuat, satu mazhab dalam Syafi'i, wajiblah niat dalam takbiratul ihram. Sementara 3 lagi mazhab, sunat niat dalam takbiratul ihram. Harus niat sebelum takbir. Faham lagi? Dalam kitab Al-Fiqh ala Mazahibil Arba'ah, Syekh Abdul Rahman Al-Jazair. Dalam mazhab Syafi'i, wajib niat dalam takbiratul ihram. Contoh, aku sembahyang fardu subuh. Tu niat. Maka kena dalam takbir. Kerana kaedah imam mazhab Syafi'i, niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Qasad mengerjakan ibadat pada mula-mula pekerjaan dibuat. Mana muqtarinan itu serta dengan mula buat. Jadi kita pun niat gini, Allah, aku sembahyang fardu subuh. Akbar, tidak sebelum niat, tidak selepas niat. Faham? Dalam mazhab lain, sunat niat dalam takbir. Harus niat sebelum takbir. Bi zamanin yasirin, sedikit masa sebelum takbir. Maknanya kita berdiri dalam mazhab lain. Kita berdiri, boleh dah niat. Lepas tu bila takbir, hanya ingat Allah Maha Besar. Boleh. Faham tak lagi? Tetapi dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Baik. Tapi orang ni orang yang masalah. Dia payah nak niat dalam takbir. Faham? Dalam kaedah mazhab Syafi'i, bila seseorang itu payah nak melakukan suatu kaul, seperti pendapat yang muktamad. Contoh, pendapat muktamad wajib niat dalam takbir. Kalau adalah orang yang payah nak mari niat dalam takbir, maka diberi kelonggaran. Faham tak? Al-masyaqqah tajlibu taisir. Kaedah kita, kepayahan diberikan keringanan. Faham? Dan dalam kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i, kaedah dia bukan usul fiqh. Kata Imam Syafi'i, al-umuru iza dhaqat ittasa'at. Pekerjaan-pekerjaan itu bila sempit sangat dilonggarkan. Jadi siapa-siapa hak di kubu ni memang payah nak niat dalam takbir, boleh niat sebelum takbir, diberi keuzuran bagi dia. Tidak bagi orang lain yang mudah niat dalam takbir. Batu fiqh tu luah. Jadi bukan kita sengaja nak niat luar takbir. Faham?
Oleh kerana dalam mazhab kita wajib niat dalam takbir, kita mengalami kepayahan, kesukaran, maka tajlibu taisir, menarik hukum keringanan. Jadi diberi kelonggaran hukum kerana ada orang ini orang yang kepayahan. Jadi masa berdiri tu aku semayang fardu subuh, patut Allahu Akbar, tidak ada lagi niat, sah bagi orang yang berpenyakit waswas dan kepayahan seperti ini. Soalan seterusnya. Saya nak berkenaan batal wuduk di tempat lain. Tepuh dengan tangan tidak batal wuduk, sedangkan di kemaluan batal wuduk. Minta penjelasan. Dia kata kalau sentuh kemaluan dengan tapak tangan batal, dengan tak lain pada tapak tangan tak batal. Dia minta penjelasan. Tak payah jelas hak mukabah tu betul dah. Kerana kita ni agama kita laksanakan hukum kehidupan kita, maknanya peraturan carak kita ada 4 sumber. 2 yang paling muktamad iaitu Al-Quran dan hadis. 2 lagi daripada ulama, ijma' dan qiyas. Jadi 4 ni sumber, sempurnalah hukum kita, sempurnalah kita berdalil. Faham? Sebab tu kita pergi mana-mana, masjid Kubu, masjid Bukit Payung, masjid mana pun, dia tulis situ, tak, hukum Islam itu ada 4, iaitu Quran, hadis, ijma', qiyas. Jelas tak lagi? Sini tu baik hukum. Hak paling tinggi Quran dan hadis. Faham? Batu kata Imam Syafi'i, la yahillu li ahadin an yakula hadha halalun wa hadha haramun illa min jihatil arba' al-kitabi wa sunnati wal ijma' wa awil qiyasi. Tak halal seseorang itu bercakap, ngajar, berkhutbah, berceramah, ini halal, ini haram. Tak boleh cakap, melainkan sumbernya 4, Quran, hadis, ijma', qiyas. Okey, siapa yang kata bahawasanya pegang kemaluan batal? Siapa kata? Dalil dia pegang kemaluan batal wuduk. Siapa khabar? Nabi, bukan ulama. Faham? Martabat tinggi tu. Nabi kata mana? Man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa pegang angry bird dia, ambillah wuduk. Faham lagi? Zakar ni kemaluan laki-laki. Minta maaf lah. Sebab tu orang laki-laki Arab panggil benda Ustaz? Muzakkar. Arab kita panggil laki-laki, Arab panggil muzakkar. Apa makna muzakkar? Man lahu zakarun. Buka kitab-kitab Arab, kitab-kitab apa benda ni kamus, arti muzakkar, arti rajulun, man lahu zakarun, orang yang ada zakar. Apa arti wanita? Apa arti mar'ah? Apa arti unsa? Man lahu farjun, orang yang ada faraj. Faham lagi? Nah, dia ada sebab dia. Jadi kalau laki-laki, man massa zakarahu, barang siapa pegang zakarnya, maka batal wuduk. Falyatawadda, wajib pergi ambil wuduk semula. Perempuan, ayyuma imra'atin massat farjaha faltatawadda, mana-mana muslimat yang pegang faraknya maka hendaklah ambil wuduk. Jelas lagi? Dalilnya ada, hadis. Faham? Oleh kerana itulah kita ikut tak? Kita ikut kan? Bukan semayang saja kita ikut Nabi, semua benda. Cuma semayang itu Nabi ingatkan sekali lagi kerana ibadat yang sangat penting. Lepas tu Nabi kebut pula, sallu kama ra'aitumuni usalli. Padahal semuanya khuzu anni, semua ambil daripada aku. Faham? Baik. Bila sebut man massa, apa makna massa? Makna massa di sini yang tahu ialah orang Arab yang arif tentang bahasa. Dia kata massa bimaknal ifdha. Massa di sini maknanya menyentuh dengan tapak tangan. Kenapa tapak tangan? Pakar-pakar tabiat manusia, kerana tapak tangan mendatangkan rasa yang paling tinggi, maksimumnya. Kalau kita rasa dengan siku tak lain, kita rasa dengan lengang payah. Rasa dengan tangan boleh tahu barang tu halus ke kasar. Faham? Jarang orang rasa dengan punggung. Dia nak tahu kain, kedai kain tu lembut ke kasar, dia pun selok kain. Selok lo dalam wak dengan punggung itu. Ada ke wak dengan punggung? Tak ada. Wak dengan tapak tangan. Wak dengan siku tak berasa lagi.
buat ngetapak tangan, maka bila tangan sentuh dengan kemaluan, amat-amat tidak patut kamu berdiri munajat di hadapan Allah dalam ibadat namanya solat. Faham tak lagi? Maka digugurkan kebolehan berdiri di hadapan Allah, maka dia anggap sebagai telah hilang wuduknya, datang hadas. Bila berhadas tidak layak untuk solat kepada Allah. Faham tak lagi? Tapi yang batal zakar, pistol saja. Faham tak lagi? M16 saja batal. Peluru tak batal. Lato-lato tak batal lah. Lato-lato mu pegang seminggu tak batal lagi. Faham? Yang batal tapak tangan. Yang tak batal ni nak kabarkan orang kubur ni. Yang tak batal. Tak batal ialah hujung jari. Ni, hujung jari tak batal. Faham? Ni hujung. Dia berasa gatal kan dia buat gitu. Tak batal. Lagi tak batal tepi jari. Tepi jari. Faham? Tepi jari. Faham? Tak batal. Pegang kemaluan, okey? Lagi tak batal celah dua jari. Celah dua jari tak batal. Faham? Jadi kalau kecing dia kepik ini batal tak? Batal kecing. Jerak sikit makan lalu. Okey. Lagi tak batal tepi tapak tangan. Ni tepi ni. Tepi tepi tapak tangan tak batal. Belakang lagilah tak batal. Dia gatal, berasa gatal dia garu gok belakang. Seminggu lebih. Dah batal. Faham? Soalan seterusnya. Jika orang bukan Islam melarang kita daripada bertakbir, apakah patut kita buat pula? Ni fenomena isu ni, faham? Kita orang Islam kena ikut orang kafir ke ikut Allah? Jelas orang beriman ikut Allah dan Rasul, jangan ikut orang kafir. Ikut Allah membawa ke syurga, ikut orang kafir membawa ke neraka. Allah suruh bertakbir, orang kafir larang bertakbir. Mana kamu nak buat? Hendaklah kita bertakbir kerana Allah yang suruh. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Aku jadikan kamu Islam. Ucaplah terima kasih kepada aku dengan melaungkan takbir. Faham lagi? Jangan ikut orang kafir. Tak, orang kafir dia nak ramaikan orang di dalam neraka kerana dia dihasut oleh iblis. Faham? Jadi ingat orang kafir dakwi baca kunut nazilah, jangan ikut. Orang kafir dakwi takbir, haram ikut kerana kita adalah hamba Allah. Kita adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasul sajalah jalan selamat bagi orang yang taat. Siapa derhaka pada Allah, dia ikut orang kafir, dia tak bertakbir, dia ikut orang kafir, dia tinggalkan kunut nazilah, maka dia akan bersama dengan orang kafir yang dia sayang itu sampai ke akhirat nanti. Nabi kata innaka ma'aman ahbabta yaumil qiyamah. Kamu dengan orang yang kamu kasih sangat itu akan bersama-sama di hari kiamat nanti. Soalan seterusnya. Imam bila dia menjadi imam kadang-kadang jarak sebelah bahu, kadang-kadang sehasta. Manakala yang lebih afdal jaraknya dengan makmum. Setengah imam bila dia jadi imam kadang-kadang jaraknya sebelah bahu. Jarak mana pula? Kadang-kadang sehasta. Sebelah bahu jadi imam. Dah nak rokok mana orang belakang? Ke hak duduk sebelah kanan seorang? Kalau kita imam seorang, kita baru datang nak buat jadi imam, kita duduk sebelah kanan. Sebelah kanan ini kata Imam Nawawi afdal lebih kurang sejengkal, setapak. Ni tapak imam, ni tapak kita. Setapak saja. Okey, lagu tu. Okey? Bukan sampai belakang macam biasa, di sebelah dia. Jadi dia rokok, kita rokok. Okey? Kalau yang imam macam biasa 3 hasta. Ni 3 hasta. Buat garisan ni 3 hasta. Nak? Ni garisan soft semayang ni 3 hasta. Kita niat jamak qasar takhir maghrib dalam waktu isya, tiba-tiba tu imam semayang maghrib. Lagi nak buat ke mana? Kita ikut imam.
Ikut imam. Ambil dah ni. Batu tak ada. Kita semayang, ingat ke imam semayang 2, rupa semayang 4. Kita semayang 4. Faham lagi? Kerana kita tak boleh semayang 2, imam semayang lebih banyak daripada kita. Soalan seterusnya. Sudah ada ambil air semayang, rasa nak kecing sikit saja. Dia terus semayang. Setengah jam lepas semayang, barulah dia pergi kecing. Apakah hukumnya? Hukumnya tengok, kita nak kecing, nak berhadah ni, ada kalanya rasa sedikit, ada kalanya rasa kritikal. Kalau kritikal, taklah kita pergi kecing dulu. Begitu kau nak ketuk, nak berok. Kita tengah semayang, nak kecing. Baru rakaat pertama tu imam bismillahirrahmanirrahim, baru nak baca Fatihah. Kita mari macam nak berok. Rasa sikit saja, sunat tahan. Sunat tahan. Okey? Dan selesaikan semayang. Tapi kalau perasaan nak berok itu kritikal. Faham lagi? Mana ketik-ketik. Bulu tekak tubik ke kolam baju. Tu imam baca panjang pula. Panjang datang ni. Bang, dia nak berok. Bang. Kalau gitu, mu ingat Allah ke ingat berok? Berhenti semayang, buang air dulu. Kerana akimis salata li zikri. Tujuan aku suruh mu semayang, ingat kepada aku. Dan mu ingat nak berok, dah jadi dah semayang. Berhenti dulu. Dibolehkan. Kerana nak suruh sempurnanya sembahyang. Okey? Jadi kalau rasa sikit-sikit nak kecing, maka tahanlah. Nah. Kalau imam, boleh berhenti? Boleh. Imam boleh keluar. Tak ada masalah orang belakang. Ganti ya. Nampak? Kenapa bila baca Allah ma'antas salam diubah kedudukan? Molek kau dia tanya. Habis mayang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tu imam astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu imam Allahumma antas salam. Tu imam pergi pusing. Faham? Apakah hukum pusing itu? Pusing tu ke kanan tu hukumnya sunat. Siapa tak pusing tak berdosa. Sunnahnya kebanyakan Nabi pusing. Ada hadis Nabi pusing ke kanan, ada hadis Nabi pusing tengok makmum terus. Ada. Faham? Jadi kita pusing sekejap. Kerana apa? Kerana Nabi duduk sekejap, setengah hadis Nabi duduk sekejap saja baca zikir, kemudian Nabi berpusingkan dirinya. Jadi sekejap itulah kata setengah ulama fiqh sebelum sebut Allahumma antas salam. Yang sebenarnya tidak ada tahdid dengan masa. Boleh awak istighfar dulu sambil berpusing, boleh pusing dulu zikir kemudian, tak ada masalah. Benda ni benda sunat hai'ah saja. Tujuan berpusing supaya nampak mana yang belum selesai semayang, maka kita perlahankan zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Pasal ada duduk tambah rakaat JKK. Faham? Kita pun kohol. Bila kita pusing tu tengok ada orang selesai belaka dah, boleh nak kuat subhanallah, 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 subhanallah. Kalau nak kuat, tapi afdal perlahan. Faham lagi? Soalan seterusnya, tayat akhir hukum qauli nak kena baca sampai mana? Dengar di telinga sendiri. Sekurang-kurang baca tayat akhir sampai kepada sebelum selawat, iaitu habis syahadah. Last kali tayat akhir kat mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu akhirnya. Lepas tayat akhir wajib berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham lagi? Kemudian sunat aba'at wa ala ali sayyidina Muhammad, atas keluarga. Kita tahu ini rukun, ini syahadah, ini selawat, ini wajib, ini sunat. Soalan seterusnya, semayang duha memang kena baca surah duha ke boleh baca surah lain? Bagus dia tanya. Semayang sunat duha dia kata, adakah kena baca wadduha tak mau? Dok. Dengar baik-baik.
Semayang wajib dan semayang sunat. Semayang wajib, semayang 5 waktu. Semayang Jumaat. Semayang sunat, semayang hari raya. Nah, contoh, semayang tarawih dan sebagainya. Ada 2 jenis bacaan surah. Fatihah memang baca belaka. Yang pertama, apa yang datang dalam hadis Nabi baca surah tu, kita baca sama, afdal. Faham? Yang kedua, Nabi tak baca surah tu, kita je baca, harus. Faham tak lagi? Okey, contoh, Nabi semayang Jumaat baca surah Yaumul Jumaah, surah Jumaah. Faham? Kita pun baca surah Jumaah, afdal. Kerana ada dalam hadis, tiba-tiba suruh masjid kubu baca surah lain, pergi baca Ankabut. Tak ada dalam hadis Nabi baca surah Al-Ankabut. Faham? Hukumnya harus atas apa? Harus atas tidak membacakan akan surah Jumaah. Adapun bila dibaca surah, dapat pahala. Faham lagi? Begitulah juga dengan doa. Apa yang datang pada kita, Nabi berdoa begitu, kita baca, paling afdal. Faham? Nabi tak baca doa tu, ulama' yang baca, harus. Nabi tak baca doa tu, Tok Imam kubur dia baca, dia reka diri, harus. Kerana doa semuanya baik belaka. Paling tinggi martabat yang maksur, makna yang Nabi baca. Surah yang Nabi baca, kita baca, paling afdal. Nabi baca lain, kita baca lain, harus. Hadis sahih, Nabi baca malam Jumaat surah Al-Kahfi, kita baca surah Al-Kahfi, masjid kuburan ramai kampung, afdal. Faham? Nabi tak baca surah Al-Kahfi hari Rabu, tak ada hadis. Kerana Nabi kata baca hari Jumaat. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumil Jumaah. Kita pergi baca hari Rabu, harus. Tidak haram, tidak berdosa, dapat pahala. Tapi tidak standing dengan kalau kita baca pada yang Nabi baca hari Jumaat atau malam Jumaat. Faham lagi? Soalan seterusnya, bagaimana nak khusyuk? Khusyuk ni ada banyak martabat. Macam kita lah, ada menteri besar, ada timbalang, ada esko, ada YB. Kan ada kan? Ada ketua cawangan, siapa ke penyokong biasa kan, ada martabat-martabat dia. Martabat yang paling rendah dalam khusyuk ini, buat 2 perkara sudah memadai. Tadabbur wa tamakkun. Tadabbur maksudnya apa yang kamu baca, cuba kamu ingat maknanya dalam hati. Faham lagi? Kita sujud, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang maha tinggi, dalam hati. Itu dipanggil khusyuk. Yang kedua, tamakkun, tidak bergerak-gerak. Allahu Akbar, kemah, dok gerak. Kerana ada orang bergerak-gerak, tidak tamakkun, tidak khusyuk. Dadang baca Fatihah, garu dah. Allahu Akbar. Bodoh lagi tengah takbir. Allah. Tapi kau dah. Faham lagi? Dadang lah. Nak buat gua ni. Biar diam, tak bergerak. Tak apalah, kita dapat kelas rendah pun apa, asalkan khusyuk. Faham? Apa pandangan tentang kalau ada kerajaan yang menzalimi rakyat? Orang zalim susah di akhirat. Batu mu jadi kerajaan ke jadi apa, jangan buat zalim. Faham? Mu jadi ayah jangan zalim dengan anak-anak. Mu jadi majikan jangan zalim dengan pekerja. Faham? Apatah lagi kalau kita jadi kerajaan, kerana apa yang ditanya lebih ramai. Kita jadi Perdana Menteri, Allah akan tanya 30 juta rakyat di bawah kita. Nampak lagi? Lepas tu jangan zalim. Tak usah kata dia yang melakukan kezaliman. Kita ni orang kampung, kalau kita sokong dia, kita masuk neraka dah. Sebab Allah sebut dalam Quran, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu, hati kamu menyebelahi orang zalim. Faham? La tarkanu. Tarkanu tu tamilul qalbu. Hati kita menyebelahi dia je. Belum lagi tolong, belum lagi sumbangan, belum lagi bergerak kaki, belum lagi tangan mengundi, baru hati baru sokong orang yang zalim. Fatamassakumun nar, aku bakar mu dalam api neraka. Itu bahaya. Dah tu penyokong tak, kita nak tahu orang zalim. Orang zalim gua ni pula. Orang yang sokong orang zalim, api dia duduk bawah. Macam kita goreng ikan seluar kuning. Dah orang zalim macam microwave.
Api yang bakar dia kat gigi, bawah, atas, depan, belakang, kiri, kanan. Dalil, inna a'tadna lizalimina nara ahata bihim suradikuha. Jelas lagi. Kami, kata Allah, telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu api neraka yang apinya di depan, belakang, atas, bawah, kiri dan kanan. Jelas lagi. Lepas tu jangan berbuat zalim. Soalan seterusnya, saya solat di sebuah masjid Terengganu. Sebelum solat saya pasang sui kipas. Lepas selesai solat saya ditegur oleh karya masjid kerana pasang kipas. Dia tutup kipas. Sedangkan pada waktu itu imam belum habis berdoa. Apakah hukum kita menggunakan peralatan dalam masjid seperti kipas? Ni berat nyakit ni. Jika dipasang kipas, pasang lampu, siapa yang datang nak buat ibadat, dia boleh buka. Kerana tempat tu wakaf. Tapi kalau rumah orang tak boleh. Kita pergi rumah orang, jemput masuk. Kita pun masuk duduk dulu nak pergi buat air dapur. Faham lagi? Kita pun panas pergi buka kipas. Haram. Jangan awak bodoh pergi buka kipas rumah orang. Faham? Tak boleh buka. Faham? Tapi kalau masjid ni wakaf, boleh. Dia gelap, kita mari nak semayang pasal tadi dok dang. Kita mari orang tutup, orang habis dah semayang Isya, orang tutup dah lampu, kita bukalah nak semayang. Haram tutup. Kerana dia gunakan untuk ibadah, ada dah orang wakaf bayarannya. Yang tak boleh guna untuk luar dari masjid, tak boleh. Nak. Ni tengok ni orang tengah semayang, dia buka kipas, pergi tutup kipas. Lain dia buka 10 hotel kipas. Baru patut tutup 9, tinggal sehak dia saja. Faham? Kerana lebih pada se itu membazir. Faham? Apa pergi tutup? Nak jadi AJK sangat bodoh. Faham lagi? Nak? Jangan buat kerja lagu tu. Yang haramnya AJK guna harta masjid walid rumah. Paling banyak berlaku. Tok Imam basuh rezek surah. Tok Bila basuh Vespa, air masjid, haram. Bendahari masjid ambil kapek masjid buat nikah anak rumah, haram. Faham lagi? Haram. Tengok kitab fatwa Imam Nawawi, haram. Fatwa Syekh Ibn Hajar, haram. Kata Imam Nawawi, melainkan orang yang wakaf kapek tu, dia kata wakaf ni untuk kegunaan masjid dan penduduk sekitar, baru boleh pinjam. Nampak? Noja buat balik makuk sejik Pak Uti rumah, makan bubur kacang. Haram. Dosa semua hari-hari. Lepas tu kena dengar molek. Ni dah orang ngajar tu lagi Bang Uti channel luar. Wallahu a'lam masuk mulalah sejik. Hukum kita langgar, jangan langgar. Kata Imam Nawawi, ada orang wakaf bubur air, minum air depan sejik tu. Siapa-siapa yang malas dia ambil wuduk belakang, dia pergi ambil wuduk kat minum air, haram. Kerana sabir tu untuk minum, dia pergi ambil wuduk, haram. Itu kena ngaji. Dalam Islam kita boleh makan haram bila darurat, nak meneruskan kehidupan. Kalau kita sengaja buat makan macam mana? Tak boleh. Walaupun untuk latihan, tak boleh. Dia darurat, tak boleh latihan. Dia kena jadi sungguh, baru darurat. Asal kita makan bangkai, halal ke haram? Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir, al-ayah. Hanya sungguhnya Allah Ta'ala haramkan kamu makan bangkai. Tapi kalau kita kelapa orang, tak jumpa nasi lemak, tak jumpa laksa kuah putih, ada bakar saja, 3 hari tak makan. Kalau tak makan bakar, jadi mati kita. Faman turra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Barang siapa terpaksa makan bangkai, tak ada pilihan dan makanan yang halal, bukan sengaja, tidak berlebih-lebihan, fala isma alaih, tidak berdosa. Faham lagi? Bila tu famani turra, orang dalam keadaan darurah. Kalau latihan darurah ke tak? Bukan darurah. Dia kena darurah sungguh. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Bila darurah sungguh, dia abaha, dia mengharuskan asal benda yang tidak boleh. Soalan seterusnya sikit lagi.
Apakah pandangan tentang perang yang berlaku di Palestin sekarang, pelibatan negara-negara lain, negara-negara umat Islam yang bersempadan fardu ain sekarang menolong umat Islam di Palestin. Tapi Saudi Arabia dengan konsert, dengan hiburan, mereka dilalaikan oleh orang-orang kufar yang menjadi sahabat. Nampak? Sebab itulah Daulah Islamiyah, asal dulu kita negara Islam 37 negara, 40 negara, satu federal kita di Turki, Daulah Osmani dia panggil. Faham? Tapi lepas perang dunia kedua dipecah-pecahkan. Jadi Kuwait suku, Bahrain suku, Mekah suku, Iraq suku, Syria suku, Jordan suku, Lebanon suku, Syria suku, apa benda lagi, Palestin suku, apa lagi, Tunisia suku, Algeria suku, Libya suku, Maghribi suku, Mesir suku, Sudan suku, Somalia suku, Djibouti suku, Mauritania suku, Malaysia suku, ini suku. Habis mudah dilaga-lagakan oleh musuh-musuh Islam. Betul tak? Nah, Itali jajah belah ni, hak Sepanyol jajah belah tu, 2-3 negara. Hak Inggeris jajah fikiran belah ni, hak Amerika baik ngak tu. Punah ranah habis. Akhirnya kita akan membiarkan saudara kita dibunuh. Orang Syria, negara Syria, padang dengan Rusia dia je. Jordan jaga anarki dia. Mesir diperdaya oleh orang Israel di bawah telunjuk Amerika. Saudi dengan Kuwait, UAE ikut Amerika. Amerika anti orang Islam di Palestin. Habisnya pula gitu. Kamu tembak. Jadi seluruh keliling Israel itu mesti dilemahkan, dihancurkan supaya Israel menjadi kuat. Maka dijadilah peperangan mana dilemahkan, dirampas ke pemerintahan Islam di Mesir, habis anak naik sisi. Dihancurkan bumi Syria, dihancurkan bumi Iraq, dikawal Saudi dan Bahrain dan UAE dan Kuwait. Orang Kuwait kalau tengok bendera mereka berebut cium, padahal musuh Allah yang membunuh umat Islam di Syria, yang membunuh umat Islam di Afghanistan, di Iraq, berapa ratus ribunya bunuh. Kita tengok bendera dia berebut cium. Kenapa? Kerana Allah cabut iman daripada dada orang-orang beriman pada akhir zaman. Tak iman. Kalau mereka beriman, mereka akan halakan meriam-meriam mereka, kereta kebal ke arah Israel. Betul tak? Padang gitu, padang galak gitu. Umat Islam kena bantai di Palestin, dia boleh buat konsert di Saudi. Boleh tepik menolong, boleh berjoget lagi. Kenapa? Kerana Allah cabut iman dalam dada-dada mereka, tinggal rupa saja Islam, nama saja Islam, hatinya sudah kufur kepada Allah. Fi akhir zaman la yabqa minal Islam illa ismuh. Nabi kata akhir zaman tidak tinggal lagi Islam melainkan nama IC saja Islam. Tahu tak? Tindakan dia bukan seorang Islam. Macam kita orang larang takbirnya lagi. Jangan takbir. Okey. Kita dah tanah umat Islam, negeri umat Islam, dia mari cupang duduk. Dia larang kita takbir, kita ikut. Cerdik ke bodoh? Ada? Tak salah dia ke salah kita? Sekali dia larang takbir, 100 kali kita takbir. Sekali dia larang kita doa kunut nazilah, sebulan kita kunut nazilah. Itu cara dia. Menunjukkan bumi ni kita yang punya. Bumi ni Allah yang punya. Faham? Kita sanggup mati kerana Allah. Betul. Betul tak? Suami kata, kalau mu tubik dari rumah tanpa izinku jatuh talak satu. Satu hari isteri minta izin suami keluar rumah. Isteri pun keluar, tapi suami tak dengar permintaan isteri. Jatuh atau tidak? Jawabnya, tengok. Kita kena pergi mahkamah syariah. Mahkamah syariah nak dengar balik. Lepas taklid tu, untuk hari itu kamu balas saja ke atau hari lain? Faham tak lagi? Sebab biasa suami dia kata jangan keluar tu hari dia marah. Hari dia tak marah, dia larang tak keluar. Saya jawab, hak dia marah sangat keluar tu sampai buat lapas taklid ialah adanya perbalahan. Mana hari dia marah, hari dia tak marah, dia ada kata gitu. Sebab tu nak tahu. Faham? Kebanyakan suami bila dia kata pada hari itu, sebab tu kebanyakan mahkamah syariah dia kata pada hari hak balas tu je, kalau keluar jatuh talak, hari lain tak jatuh dah.
Tapi nak dengar sahih juga daripada mulut suami. Faham? Kita ada seekor lembu, kita niat untuk buat korban, tapi lembu itu orang yang jaga dalam masa yang sama, orang yang jaga itu minta upah jaga sama dengan harga lembu. Jadi kita tak mampu untuk buat korban. Apakah hukum niat? Siapa yang berniat tak wajib tunai. Siapa yang melapaskan wajib atau nazar wajib tunai. Faham lagi? Berniat tak wajib tunai, sunat tunai. Niat dalam hati nak beri piti 100 ke masjid kubu. Sunat kita atur 100 tu, tak wajib. Tapi kalau lapah dah, wajib kena atur. Faham lagi? Jadi niat tidak jadi nazar. Faham? Saya korban seekor lembu untuk satu keluarga 7 beranak. Soalannya, adakah wajib anak-anak perlu niat seorang? Jawabnya, tengok lembu siapa. Lembu setuang, seorang saja berniat korban. Maka pahalanya untuk semua anak-anak satu rumah. Itu jelas dalam hadis-hadis sahih. Tak payah setiap-tiap seorang anak, aku niat korban, aku niat korban, aku niat korban. Tapi kalau seekor lembu 7 orang beli, 6 anak seorang ayah, 7 orang milik. Maka bila 7 milik, 7 orang berniat. Faham? Tapi kalau setuang, lembu ayah, tak payah anak-anak berniat. Faham lagi? Nah, kita beli seekor lembu, kita seorang korban. Inilah hayang korbanku kerana-Mu ya Allah, dapat pahala seisi rumah. Hak duduk dengan kita, anak, mak kita, bini kita berdapat belaka. Ada soalan di sana tak? 3 soalan. Tutup kedai. Nak balik dah. Cepat. Cepat. Dia. 9-5 minit. Dia. Adik. Bangun. Adik nama apa? Adam Toyul. Apa? Adam Koyum. Okey. Comel nama. Ada soalannya? Apakah hukum mencium teman sekelas? Ini parah ini. Hati-hati ya, hukum mencium itu harus, tetapi mencium yang diharuskan. Okey, mencium itu harus, tapi mencium yang diharuskan. Mana kalau laki-laki cium laki-laki, perempuan cium perempuan, itu harus. Yang tak boleh laki-laki cium perempuan yang sudah besar. Tapi kalau anak dara orang kecil boleh cium. Contoh ada kawan kita bawa anak kecil perempuan umur 6 bulan, 8 bulan, setahun atas dukung. Kita pun cium pipi budak tu, harus. Tapi kalau anak dia bawa tu tingkatan 6, dia tak boleh cium. Faham? Jadi pasal lain tu. Haram hukumnya. Okey. Jadi kalau laki-laki bercium, ini telah dia amalkan oleh sebahagian salafus soleh termasuk para sahabat, iaitu mencium pipi atau mencium dahi. Dan ada orang mencium kepala. Tujuannya takrim, memberi kehormatan. Hukumnya harus. Jangan bercium mulut, hukumnya haram. Itu LGBT dah tu. Lembu gila baru terlepas. LGBT. Faham? Itu tak boleh. Faham? Itu gay, bercium mulut. Okey, haram, dilaknat oleh Allah. Nah, cium perpisahan, cium pertemuan. Kebiasaan orang Arab ini, kalau mereka nak berpisah, mereka berjabat salam. Bila datang dari jauh, mereka berpeluk. Itu Arab. Tapi ditambahkan dengan peluk itu, dicium akan pipinya. Hukumnya harus. Okey? Tapi kalau cium sama-sama laki-laki atau perempuan sama perempuan dengan syahwah, hukumnya haram. Terima kasih, adik. Soalan lagi? Ya. Sejadah sama hukum dengan kapek. Tak boleh. Lepas-lepas nak buat mana? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan ambil salah. Kami dulu banyak tak tahu. Okey, lagi soalan. Cepat. Tak ada dah. Okey, kita buat tabung masjid lah. Untuk kita masjid. Tapi ambil duit tu bagi juga kata kali yang kita bayar api.
kepada publik. Dengar baik-baik. Jika tabung masjid itu hanya untuk masjid, tidak kita buat kutipan untuk luar masjid, tak boleh beri pada luar masjid. Yang boleh ialah segala perbuatan atau kerja yang maslahatnya balik kepada masjid, baru boleh. Contoh, kita ambil 50,000 duit masjid, kita buat tak untuk parking motosikal, ada atap apa semua, habis 50,000, padahal bukan dalam masjid. Ulama kata boleh, kerana maslahatnya itu, kebaikannya balik kepada masjid. Orang akan datang parking situ untuk datang solat di masjid. Itu boleh. Sebab tu bila kita buat tong kutip derma, kita tulis untuk kebajikan masjid dan penduduk sekitar. Itu lebih baik. Kerana nak keluar pada khilaf ulama yang mengatakan haram ambil tadi. Faham? Barulah lain kali kalau ada kebakaran, kita boleh ambil 10,000 daripada duit masjid beri pada mangsa kebakaran. Dia lagu tu. Sebab asal bila tidak disebut, bila tabung itu di masjid, maka wajib guna untuk kebajikan masjid saja. Faham? Segala hal yang kebajikan masjid boleh guna. Soalan terakhir. Ada lagi? Adik. Budak tanya hari ni. Waalaikumsalam. Nama apa? Adam Daniel. Adam Daniel. Adam Daniel. Oh, tadi Adam dah. Ramai nama Adam. Kalau kita gigi apa hukumnya? Syarikat yang apa? Menyokong Israel. Gitu. Diboykot. Boleh tak kita pergi? Kamu nanya. Dengar lah. Duduk. Terima kasih. Bila ada fatwa daripada ulama-ulama setempat, daripada tok-tok guru kita, wajib kita kena taat. Sebab kita taat ni 3. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kamu perintah Allah dan perintah Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan ulul amri itu. Ulul amri itu ulama dan umara. Pandangan yang lebih ramai ulama. Walau bagaimanapun ada kita terima juga sebahagian mufassirin mengatakan umara. Okey? Jadi tok-tok guru, ulama-ulama, mufti-mufti memfatwakan boikot, wajib kita kena boikot. Maksud boikot di sini, syarat benda itu bukan keperluan penting dalam kehidupan. Kalau keperluan penting, tak wajib kita boikot. Faham lagi? Hanya pilihan makanan saja. Tak. Maka dia gunakan keuntungan perniagaan untuk membeli peluru. Peluru itu membunuh umat Islam. Kita suka tak kalau orang nak pinjam duit kita, nak beli pistol, nak tembak ayah kita? Tak suka. Tu nampak halus je. Sebab tu boikot memberi kesan yang sangat besar. Tapi biarlah syarikat yang memang jelas, terang-terang, tak sahih menyokong tentera Israel. Kalau yang tak tahu, tak pasti, atau yang hanya datang daripada Amerika, tak wajib boikot. Faham tak lagi? Walaupun dia syarikat Amerika. Tapi kalau yang jelas memang menyokong IDF, menyokong tentera Israel, menyokong Zionis dan sebagainya, maka kita boikot tujuan supaya sumber mereka yang guna untuk membeli alat senjata membunuh umat Islam berkurangan. Maka kita tak mampu nak lawan dengan meriam. Kita duduk di kubu ni, kita duduk di Terengganu, tak mampu nak melawan dengan jet pejuang. Yang kita mampu boikot. Maka la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Apa yang kita tak mampu buat semua, jangan tak buat langsung, buatlah sedikit. Kurang-kurang memberi sumbangan, nak memberi kekurangan, kemerosotan dalam ekonomi musuh-musuh yang membunuh umat Islam. Wallahu alam. Terima kasih pihak masjid, dahulukan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak yang telah beri sumbangan, kepada tabung-tabung yang dibuat kutipan tadi. Semoga Allah yang sempurnakan balasan pahala berlipat ganda di akhirat sana. Mohon maaf atas kekurangan, mohon maaf atas ambil masa yang panjang dari tuan-tuan dan puan. Semoga Allah pertemukan pada kali yang lain. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.
Allah.